Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Wilayah Aceh yang belum sempat pulih setelah dilanda banjir dan tanah runtuh pada 26 November lalu, sekali lagi mengalami banjir. Pada 24 Desember, jam 3 petang waktu Indonesia Barat. Sumber mengatakan, ini disebabkan hujan lebat berterusan, menyebabkan beberapa 29 kampung di Pidijaya, wilayah Aceh sekali lagi dinaiki air setinggi 2 meter. Ianya menenggelamkan rumah-rumah penduduk yang masih digenangi lumpur. Banjir besar yang melanda Aceh pada 26 November bukan sekadar sebuah peristiwa bencana yang berlaku dan berlalu begitu sahaja. Ia meninggalkan kesan yang mendalam terhadap alam, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat, sekaligus membuka jalan kepada bencana seterusnya yang berlaku kurang sebulan kemudian pada 24 Desember. Kedua-dua peristiwa ini sebenarnya saling berkait dalam satu rangka krisis yang berpanjangan. Selepas hujan lebat berterusan pada penghujung November, tanah di banyak kawasan di Aceh, khususnya di daerah seperti Pidijaya, berada dalam keadaan tepu air. Tanah yang sepatutnya menyerap hujan telah kehilangan keupayaannya untuk menampung lebihan air. Sungai-sungai pula membawa bersama lumpur, pasir dan sisa kayu dari kawasan hulu, menyebabkan aliran air menjadi perlahan dan cetek. Keadaan ini menjadikan sistem semula jadi yang biasanya berfungsi untuk mengawal lebihan air tidak lagi berkesan. Dalam tempoh selepas banjir 26 November, usaha pemulihan sedang giat dijalankan. Namun, kerosakan yang berlaku terlalu besar untuk dipulihkan dalam masa singkat. Banyak saluran air masih tersumbat, tebing sungai masih rapuh, dan sebahagian infrastruktur belum sempat dibaiki sepenuhnya. Rumah-rumah penduduk pula masih dipenuhi lumpur, manakala kawasan pertanian belum kembali pulih. Dalam keadaan ini, Aceh sebenarnya masih berada dalam fasa bencana, walaupun air banjir telah surut. Apabila hujan lebat kembali turun, pada 24 Desember, alam seolah-olah menguji ketahanan wilayah yang belum sembuh sepenuhnya. Air hujan yang turun tidak lagi diserap oleh tanah, sebaliknya terus mengalir di permukaan dan memasuki sungai-sungai yang masih sempit dan cetek. Dalam masa yang singkat, air melimpah dan menenggelamkan kawasan penempatan, termasuk kampung-kampung yang baru sahaja dibersihkan daripada lumpur banjir sebelumnya. Banjir kali kedua ini berlaku lebih pantas dan memberi kesan yang lebih menyayat hati kerana ia menimpa penduduk yang masih bergelut untuk bangkit. Bagi masyarakat Aceh, banjir 24 Desember bukanlah bencana baharu, tetapi lanjutan kepada penderitaan yang belum berakhir. Trauma masih segar, keletihan belum reda, dan harapan untuk kembali kepada kehidupan normal sekali lagi teruji. Banyak keluarga terpaksa berpindah semula, meninggalkan rumah yang belum sempat dibaiki, sementara anak-anak terpaksa menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak menentu. Kedua-dua peristiwa ini memperlihatkan bagaimana bencana alam tidak selalu datang secara terpisah, tetapi sering hadir dalam bentuk rangkaian yang saling berkaitan. Banjir 26 November melemahkan daya tahan alam dan manusia, manakala banjir 24 Desember hadir sebagai kesan susulan daripada kerosakan yang belum sempat dipulihkan. Ia menjadi peringatan bahawa pemulihan pasca bencana memerlukan masa, kesiapsiagaan dan sokongan berterusan, terutama di wilayah yang terdedah kepada cuaca ekstrim. Dalam konteks Aceh, kisah dua banjir ini bukan sekadar catatan tentang air yang melimpah dan rumah yang tenggelam, tetapi tentang ketabahan sebuah masyarakat yang berulang kali diuji. Ia mengingatkan bahawa setiap bencana meninggalkan kesan yang panjang dan bahawa alam, apabila belum sempat pulih, mudah kembali meluahkan kekuatannya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.